Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Abdul Aziz bin Muhammad Johan sebagai guru anda hari ini. Okey, sebelum memulakan pembelajaran, jom kita bacakan doa untuk menerangkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syara'ina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bina ilma warzuqna fahman. Amin. Okey. Sebelum memulakan pembelajaran kita hari ini, jom kita tengok video ini dan cuba awak fahamkan. Dan juga cuba untuk teka tajuk pembelajaran kita hari ini. Jom. Whether their boots are in the lumberyard or spiked into a tree high above the ground, logging workers know the value of the trees they harvest. The timber they take provides the raw material for hundreds of products for home and business use. Logging workers include several categories. Fallers cut down trees with chainsaws and axes, then cut them into measured lengths. Logging equipment operators use heavy machinery for the same tasks. They move the logs to be loaded for transport and pull stumps and clear brush if required. Log graders and scalers inspect logs to estimate their value. They enter data about trees on handheld devices and grade the lumber in the yards where logs are collected before shipping. Logging worker supervisors have years of experience in the field. They train workers, assign jobs, and solve on-site problems to ensure compliance with regulations. Working around falling trees and heavy equipment, logging requires a balance of quick, intelligent decision-making and an appetite for physical work. Workers spend all their time outdoors, often climbing and lifting, sometimes in poor weather. The hazards of logging require rigorous safety practices and equipment. Work is usually more available in warmer months and may be located in remote, isolated sites. A significant number of logging workers are self-employed. While many logging workers have a high school education, almost all learn on the job. Okey murid-murid, setelah menonton video tadi, cuba teka tajuk apa kita pembelajaran kita hari ini. Apa dia? Potong kayu. Bukan potong kayu. Betul juga potong kayu tu, tapi nak lebih spesifik lagi. Yang kata kunci dia adalah bahan binaan. Kayu. Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang kayu. Okey, sebelum memulakan pembelajaran, saya akan mengkongsikan objektif pembelajaran kita hari ini. Pertama, pelajar dapat mengkelaskan grade kayu. Kedua, pelajar dapat menyatakan bentuk saiz piawai kayu tempatan yang berada di Malaysia. Yang ketiga ialah pelajar dapat menerangkan kaedah pengeringan kayu. Okey, pertama ialah mengenai pengkelasan kayu. Kayu terdiri daripada dua, kayu keras dan juga kayu lembut. Bagi penerangan kayu keras pula ialah kayu keras mempunyai daun yang lebar, biji benih berkulit dan juga tumbuhan di kawasan tropika dan juga berhawa dingin. Biasanya pokok-pokok yang berada di kawasan khatulistiwa di Indonesia, Malaysia, Brunei apa semua tu. Kayu ni terdiri daripada kayu keras ni kebanyakan di situ. Dan punya terdiri daripada grade kayu keras berat, kayu keras sederhana berat dan juga kayu keras ringan. Ini contoh pokok tembusu. Biji yang berkulit, biji buah yang benih yang berkulit dan juga bawah ni ialah daun tembusu, daun yang lebar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kayu lembut. Kayu lembut mempunyai bentuk tumbuhannya berbentuk kon dan juga daunnya berbentuk jarum dan juga biji benih dia berkulit. Biasa contoh biji benih kita kulit ni kita biasa tengok pokok ru. Biji benih dia kan berkulit keras-keras gitu dekat tepi pantai. Yang pokok dia tu yang berbentuk jarum.
Dan ini contoh pokok, daun dia bentuk jarum. Yang atas ni, lepas tu yang bawah ni pokok yang bentuk kon. Pokok kon ni biasa kita tengok dekat kawasan yang berhawa dingin sejuk pokok Christmas. Macam dekat luar negara punya tu. Tu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis kayu tempatan. Kayu tempatan ni daripada pokok kayu keras dan juga kayu lembut. Yang tiga di atas ni merupakan kayu keras, yang bawah ni adalah kayu lembut. Kayu keras, kumpulan yang pertama ialah kayu keras berat, mempunyai ketumpatan 880 dan ke atas. Iaitu contoh pokok ialah resak, merbau dan juga tembusu. Seterusnya kayu keras sederhana berat, iaitu 720 hingga 880 ketumpatan dia. Contoh kayunya ialah kempas, tualang dan juga renggas. Grade yang ketiga ialah kayu keras ringan, iaitu di antara 400 hingga 720. Contoh kayunya ialah meranti, kayu getah dan juga sepetir. Bagi kayu lembut pula yang bawah sekali ni mempunyai ketumpatan 400 dan ke bawah. Iaitu contoh pokok ialah jelutong, podo dan juga damal minyak. Okey, seorang cuba bagikan kegunaan bagi setiap setiap pokok ni, setiap grade kayu ni. Pertama kayu keras berat. Bagi contoh satu. Kegunaan dia. Boleh? Jambatan. Okey, betul jambatan. Lagi? Rangka. Betul. Lagi? Tiang. Okey, betul. Pandainya semua ni. Jom. Seterusnya, kayu keras sederhana berat. Kayu sederhana berat ini punya kegunaan dia ialah membuat geregar, jambatan dan juga rasuk dan juga tiang. Seterusnya, kayu keras ringan pula ialah kegunaan dia ialah perabot, papan lapis dan juga lantai. Bagi kayu lembut pula ialah kegunaan dia ialah untuk membuat pensel, bingkai gambar dan juga ukiran. Kayu lembut ni tidak boleh digunakan untuk membuat bahan-bahan seperti tiang, rasuk apa semua tu, sebab dia tidak boleh menanggung beban yang berat, sebab dia cepat patah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pengeluaran kayu. Kayu balak, proses pengeluaran kayu. Kayu balak yang cukup matang. Pertama, kayu balak cukup matang akan ditebang. Kedua, yang ujung tu, kayu balak yang siap dipotong, dibawa keluar daripada hutan dan dihantar ke kilang untuk pemprosesan. Ketiga, kayu balak dipotong dan dibelah mengikut saiz yang diperlukan. Seterusnya, kayu yang siap dipotong disusun dan dikeringkan sama ada secara semula jadi ataupun pengeringan tanur. Seterusnya, proses pengawetan kayu dilakukan pada kayu. Yang akhir kali yang bawah tu, kayu yang telah siap diproseskan akan dihantar kepada pengguna mengikut keperluan. Okey, bagi saiz kayu tempatan pula terbagi kepada 6 kategori. Iaitu, saya akan menceritakan tentang saiz kategori dia dan juga saiz kayu. Pertama ialah balak. Balak potongan kayu daripada pokok yang baru lepas siap daripada pemotongan tu, jadi balak pertama. Yang kedua ialah tiang. Saiz dia 100 x 100 mm ataupun 125 x 125 mm. Seterusnya kayu beroti, iaitu 50 x 75 ataupun 50 x 100. Seterusnya beroti kecil, iaitu 25 x 25 mm ataupun 25 x 50 mm. Seterusnya papan jalur. Tebal dia tidak lebih daripada 20 dan lebar dia tidak
besar daripada 100. Sebenarnya kayu saiz besar, tebal dia 100 dan lebar dia pun 100. Tidak kurang daripada 100. Ini contoh. Yang pertama ni kayu balak, yang kedua ni tiang, dan hujung tu kayu beroti. Sebenarnya saya akan menerangkan tentang pengeringan kayu. Pengeringan kayu ini bermaksud proses mengeluarkan lembapan ataupun cecair yang terdapat dalam sel kayu. Kayu perlu dikeringkan sehingga kandungan lembapannya di antara 8% hingga ke 15% supaya sesuai untuk kerja pembinaan. Jika kandungan lembapan dia berlebihan, kayu akan mudah rosak. Contohlah, kalau kayu balak tu, siap-siap potong daripada hutan, kita buat rumah. Rumah kemungkinan rumah tu tidak akan bertahan lama sebab kemungkinan kayu untuk menggelending dan banyak lagi masalah dia. Menggelending, bengkak, bengkok sebab isi dalam tu masih hidup. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi proses pengeringan kayu, iaitu terdapat 5 faktor mempengaruhi proses pengeringan kayu. Pertama, jenis kayu. Kayu berat, kayu keras dengan kayu lembut tu. Lepas tu yang kedua ialah saiz kayu. Yang ketiga, cara susunan kayu. Susunan kayu lepas ini saya akan terangkan dalam kaedah pengeringan. Lepas tu cara pengeringan yang dilakukan, iaitu di antara pengeringan semula jadi ataupun pengeringan tanur. Yang kelima ialah keadaan cuaca dan tempat dan juga lokasi. Ini mungkin bagi untuk pengeringan semula jadi. Sebab pengeringan semula jadi ni kita mengeringkan kayu di bawah satu teduhan je. Kita buat satu tempat teduh, lepas tu kita letak kayu susun. Lepas tu tunggu dia kering. Kalau hujan, lambat kering. Kalau cuaca panas elok, alhamdulillah, kayu tu cepat kering. Seterusnya, tujuan pengeringan. Pertama adalah untuk menambah ketahanan lasakan, mengurangkan risiko kayu pecah dan juga mengecup, dan menggelending. Mengelakkan kayu daripada serangan serangga dan kulat, yang juga memudahkan kerja mengawet dan mengecat dan mengilap. Ini untuk kemasan kayu lah. Sebenarnya untuk mengurangkan berat dan menjematkan kos pengangkutan. Pengeringan ni biasanya kalau yang basah tu, kayu balak, biasa tengok lori balak. Tengok biasanya lori tu besar, lepas tu macam bengkok-bengkok, biasanya overload. Lepas tu kena tangan JPJ. Tu aja. Sebab kayu dalam tu masih basah lagi. Kalau lepas proses pengeringan ni, kayu ni lebih ringan dan juga dapat dibawa oleh lori-lori yang lebih besar kecil daripada lori balak. Terusnya, jenis pengeringan terbagi kepada 2, iaitu pengeringan semula jadi dan juga pengeringan tanur. Pengeringan tanur yang bawah yang warna merah. Okey, bagi kaedah pengeringan semula jadi, kayu balak yang telah disiap akan dibelah mengikut saiz dan masih basah lagi disusun di atas rak yang disediakan. Lepas tu, kayu berjarak bersaiz 38mm dan juga 9mm diletakkan di antara kayu. Lepas ni saya tunjuk gambar kat bawah. Lapisan dengan lapisan yang lain dan terdapat ruang di antara susunan kayu tersebut. Yang ketiga, rak ini akan diletakkan di bawah kawasan berbumbung bagi mengelakkan terkenanya hujan dan juga panas matahari. Sebab kalau pengeringan semula jadi ni, kalau kita letak terus bawah pada matahari, kalau dia terlalu cepat kering sangat, kemungkinan kayu akan rapuh. Jadi dia kena tengah-tengah, sederhana, tengah-tengah. Tidak boleh terlalu kering sangat dan tidak boleh terlalu basah. Sebab kalau terlalu basah, dia akan menggelending. Kalau lepas kita buat siap macam pintu apa semua tu, kalau kayu tu tak cukup kering, dia akan menggelending. Pintu tak boleh tutup. Sebenarnya kayu yang tersebut dibiarkan mengering sendiri. Ini contoh penyusunan dia.
terbumbung atas tu. Lepas tu bawah tu kayu tadi yang lepas siap dipotong untuk pengeringan semula jadi. Nah, seterusnya akhir sekali ialah kaedah pengeringan tanur. Kayu disusun seperti kaedah semula jadi. Kita susun macam kaedah semula jadi tadi. Lepas tu kayu dimasukkan di dalam relau atau tanur yang dapat mengawal suhu, kelembapan dan juga peredaran udara di dalamnya. Contohlah, kayu ni kita masukkan dalam satu bilik. Yang bilik tu kita boleh kawal suhu. Kita nak panas sangat ke, nak sejuk sangat ke. Jadi dia boleh menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Seterusnya proses pengeringan ini lebih cepat dan juga dapat meninggikan suhu dan juga mengawal peredaran udara di dalamnya. Lepas tu steam dimasukkan ke dalam tanur di penghujung pengeringan supaya mengurangkan keretakan pada kayu dan juga mengawal mutu kayu. Ini contoh pengeringan tanur. Dia letak dalam bilik. Lepas tu kita boleh kawal suhu. Sebenarnya okey. Untuk tugasan hari ini, saya nak kamu semua buat soalan macam belakang ni. Dan soalan sebiji macam belakang ni. Tapi saya nak awak hantar dalam kertas kerja ni. Kertas kerja. Kamu semua bagi kat geng-geng belakang tu. Semua. Bagi belakang tu. Lepas tu jawab Saya bagi masa 10 minit untuk jawab soalan ni. Lepas tu siapa yang siap awal dan banyak betul, saya akan bagikan hadiah. Okey. Setelah meneliti dan menilai tugasan tadi, cuba teka siapa yang dapat paling banyak betul dan juga cepat sekali hantar. Tentulah Ramli. Ni hadiah. Buka kat rumah tau. Jangan buka kat sekolah. Nanti menyesal pula. Okey. Untuk rumusan pembelajaran kita hari ini, saya nak seorang untuk merumuskan pembelajaran. Dan siapa nak rumuskan? Oh, tak nak semua? Tak apa. Biar cikgu yang rumuskan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita telah mempelajari mengenai grade kayu. Pertama ialah grade kayu, iaitu antara kayu keras dan juga kayu lembut, yang terdiri daripada kayu keras terdiri daripada 3 grade, iaitu kayu keras berat, kayu keras sederhana berat dan juga kayu keras ringan, dan juga kayu lembut ya. Yang kedua ialah mengenai saiz bentuk piawai kayu tempatan, iaitu kayu beroti kecil, balak, dan juga kayu jalur. Yang akhir sekali ialah mengenai kaedah pengeringan kayu, tujuan dan juga kepentingan, juga faktor pengeringan kayu. Okey, itu saja untuk kesimpulan. Sebelum menamatkan pembelajaran kita hari ini, saya nak kamu semua ada homework saya akan bagikan. Pertama, saya nak awak semua untuk buat mind map mengenai topik pembelajaran kita hari ini, dan juga saya nak awak baca mengenai pengawetan kayu untuk minggu depan. Okey, itu saja untuk hari ini. Segala yang lemah datang daripada saya, segala yang baik datang daripada Allah. Kita sudahi dengan surah Al-As dan bersurai.